Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat datang ke YouTube channel saya, Aiman Nasrul-Nizam. Ya, ini adalah kali pertama kita bertemu dalam video ini dan juga dalam channel ni. So, sebelum tu saya akan perkenalkan diri saya Aiman Nasrul-Nizam. Saya merupakan seorang pelajar. Dan untuk pengetahuan anda, YouTube channel yang saya buat ni adalah untuk membuat konten tentang pembelajaran yang menjurus kepada bidang IT seperti server, komputer, network dan sebagainya. Untuk video kali ini, untuk video pertama saya akan terangkan tentang Active Directory Integrated Application yang terdapat dalam server, yang digunakan dalam server. So, untuk video next nanti saya akan buatkan lagi konten-konten tentang pembelajaran dalam bidang IT yang lain pula. So, kali ini kita akan belajar tentang Active Directory Integrated Application yang digunakan di dalam server. Okey, mari kita mulakan. Saya akan terangkan definisi tentang Active Directory Integrated Application. Okey, Active Directory Integrated Application ni dia adalah tempat yang mana yang menyimpan data zone dalam Active Directory yang digunakan di dalam server. Integrated Application boleh direplikasi kepada semua pengawal domain dalam domain dan forest. Active Directory Integrated Application menggunakan replikasi pelbagai induk. Ini bermakna mana-mana pengawal domain yang menjalankan perkhidmatan pelayan DNS boleh menulis kemaskini ke zone yang dibenarkan sahaja. Okay, seterusnya kita akan ke jenis-jenis Active Directory Integrated Replication. Dia mempunyai dalam 6 jenis. So, yang pertama adalah Primary Zone. Primary Zone ni adalah zone utama dan mempunyai salinan baca dan tulis data zone. Semua perubahan pada zone dibuat di Primary Zone. Dan so kiranya primary zone ni adalah macam yang paling atas lah, yang macam zone yang paling atas ya, yang ke main zone lah, yang primary zone main utama. So dia direplikasi ke secondary zone. So secondary zone ni adalah bawah dia lah, nanti kita akan cerita lepas ni pasal secondary zone. Okey, sama balik. Data zone disimpan dalam file text yang terletak dalam folder C Windows System 32 DNS pada pelayan Windows atau pada server Windows yang menjalankan DNS. Okey, seterusnya yang kedua, secondary zone. Okey, secondary zone yang tadi tu, yang dalam primary zone yang disebut tadi. Okey, ni adalah dia. So, secondary zone adalah hanya pembaca salinan dari primary zone. Dia macam copy. Dia macam boleh copy. Dia hanya copy yang ada pada primary zone saja. Tapi dia tak boleh simpan, tak silap saya. Seingat saya. So, zone ini tidak dapat memproses pengemaskinan dan hanya boleh mendapatkan pengemaskinan dari primary zone. Macam saya cakap tadi, ia bergantung kepada primary zone lah. Yang macam adik kepada primary zone atau bawah primary zone. So jika macam backup kepada primary zone lah. Zone ini boleh menjawab penyataan resursi nama DNS dari nod pelanggan. Ini membantu mengurangkan beban kerja di primary zone. So macam saya cakap tadi, dia membantu lah. Dia macam adik kepada primary zone dan membantu primary zone untuk buat kerja. Okay, seterusnya yang ketiga, stub zone. Okay, stub zone ni adalah secondary zone tetapi hanya menyimpan beberapa data zone. Dia lebih kurang macam secondary zone tadi yang bergantung pada primary zone, tapi dia simpan hanya separuh atau setengah data saja. Dia pun macam backup kepada secondary zone.
Zone ini berguna untuk membantu mengurangkan pemindahan zone dengan meluluskan permintaan ke pelayan ke server yang dibenarkan. Zone-zone ini hanya mengandungi rekod SOA, NS dan AA. Okey, seterusnya forward lookup zone. Okey, forward lookup zone dia menyediakan nama host kepada resolusi alamat IP. Okey, macam yang apa tahu alamat IP kan, nombor tu kan, alamat IP internet protocol yang nombor IP tu. So forward lookup ni dia bagi nama host. Okey, contoh macam kita nak access, apabila contoh kita nak access sistem atau laman web apa mesti kita tulis nama host. Contohnya yang saya bagi kat sini microsoft.com, google.com, macam-macam yang macam tu lah, youtube.com semua tu, itu adalah nama host kepada alamat IP. Alamat IP tu adalah nombor, so takkan kita nak search nombor, saya tak ingat nak search nombor lah. So forward lookup zone ni dia menyediakan nama khas lah, nama host lah untuk IP ni. So senang kita nak search kan, menggunakan server. DNS dia juga menyemak forward lookup zone untuk maklumat IP yang berkaitan dengan host. Seterusnya reverse lookup zone. Reverse lookup zone menyelesaikan alamat IP ke dalam nama host. Sebagai contoh, apabila anda mencari IP 8.8.8.8, dia menyelesaikan google-public-dns-a.google.com. Record DNS terbalik tepat saja untuk IP menyelesaikan nama host. Reverse lookup zone tidak seperti biasa. Dia tak sama macam forward lookup zone tadi sebab dia jarang digunakan. Okey, yang seterusnya kita ke zone transfer. Okey, ini adalah jenis yang terakhir lah. Okey, jenis yang keenam, jenis yang terakhir, zone transfer. Okey, zone transfer berlaku apabila ia tidak disepadukan dengan Active Directory. Zone transfer adalah di mana pelayan DNS induk memindahkan data zone dari master ke secondary. Okey, zone transfer boleh berlaku semasa mana-mana. Yang pertama, apabila refresh interval tamat tempoh. Yang kedua, apabila master server memberitahu perubahan telah berlaku. Yang ketiga, apabila pelayan telah boot semula atau pengkhidmatan DNS telah dimulakan semula. Yang terakhir, yang keempat, pemindahan manual telah berlaku dari konsol DNS. Okey, seterusnya. Okey, kelebihan Active Directory Integrated Application. Okey, kelebihan yang pertama yang terdapat dalam Active Directory Integrated Application ni adalah replication lebih cepat, lebih selamat dan cekap. Yang kedua, redundancy yang lebih baik disebabkan oleh data zone yang disalin kepada semua pengawal domain. Yang ketiga, keselamatan yang lebih baik jika pengemaskinan dinamik selamat digunakan. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak perlu menjadualkan atau menguruskan zone transfer. Itu antara kelebihan-kelebihan yang terdapat apabila kita menggunakan replication. Okey. Seterusnya, okey, itu saja untuk video kali ini. InsyaAllah dalam video yang akan datang saya akan terangkan tentang lain pula. So, pada ni next video. Dan sebelum tu, jangan lupa subscribe, share dan like channel saya, video saya. InsyaAllah pada masa akan datang akan banyak lagi video yang akan saya masukkan ke dalam channel saya. Okay. Dan saya nak minta maaf sebab ini pertama kali saya buat video dan first video saya kat YouTube, dan saya tak pernah jarang cakap depan kamera apa semua. So saya minta maaf kalau saya ada tersasul atau silap cakap ke apa, saya ada terkekok sikit ke apa, minta maaf lah. Sebab ini adalah pertama kali saya buat video untuk YouTube dan first video saya untuk YouTube. So maafkan saya. So insyaAllah untuk next video saya akan perbaiki lagi apa yang kurang, insyaAllah. Okay, jumpa anda di next video. Assalamualaikum, bye.